Ready? Assalamualaikum. Hi everyone. Saya Najwa dan kita ada Kak Ika dan juga Jiha. and you guys are watching Sister Share. We share because we care for you. Before that, nak minta maaf sebab Sister Share tak ada minggu lepas sebab kita macam Kita ada live. betul. Kita ada live. Itu je kita punya reason sekarang ni. Okay, so kita buat je lah minggu ni. Right, tu pun tak tahulah whether Wawa sempat tak nak upload benda ni, tapi Wawa cuba je lah. Okay, untuk topik Sister Share kali ni, kita nak borak benda yang santai. Wawa pilih topik romantik ataupun tidak. First kali soalan dia adalah, apa itu definisi romantik pada Kak Ika dan Jiha? Silakan. Tadi definisi romantik pada manusia ni dia berbeza-beza. Ya, tak apa. Tapi sebab kita Sister Share kan, so kita nak tahulah dekat mata korang Sister Share pula, romantik tu macam mana gitu. Okay, adik dulu lah. Adik rasa romantik ni mungkin it's a form of appreciation. Okay. Maybe. Adik tak tahulah. Adik tak tahulah. Tapi mungkin Kalau sebab dia Ilhan tak- bunyi kueng, kueng, Kueng. kueng. Macam Wawa rasa romantik tu sebab saya punya love language adalah action. So dia lebih pada action lah, apa yang orang tu buat ataupun family member saya buat ke, kawan-kawan saya buat ke, itu boleh menunjukkan saya boleh macam tengok lah whether orang tu romantik orangnya ataupun tidak. Itu saya. Action lah. Basically lebih kurang macam GR jugalah, tapi dia lebih sama je lah sebenarnya. Tanda untuk appreciate lah kan seseorang tu ataupun sesiapa saja yang kita nak appreciate. Kakak silakan. Sama lah kot. Action lah kot. Kan? Tapi okay, do you agree that bila kita cakap pasal romantik ni, bila kita makin grow older, dia akan berubah? Tu betul lah. Kan? Action, the type of actions you mean kan? Betul lah. One thing for sure, yang penting adalah dalam apa-apa saja action tu ialah time. Maksudnya you want to give your time untuk buat that action. So yang tak berubah adalah time lah. So yeah, action tu as you grow older ataupun your relationship move to another stage kan. So dia punya type of action tu dah berbeza. Betul. Tapi apa yang you kena sustain from friendship sehinggalah ke habis hujung nyawa kata kau, adalah time. Sama juga kalau misalnya let's say bakal suami ke atau isteri ke atau pasangan tu meninggal dunia. Ni nak cerita pasal make time Okay. meninggal dunia, you even dia dah tak ada pun you still make time untuk baca yasin ke doa untuk dia. Tiba masuk start deep ambil kau. Itulah. Dan Jiha pula, kalau Jiha macam umur Jiha sekarang kan, you're 25. So apa action yang orang buat yang membuatkan Jiha rasa macam okay, itu romantik? Pada adik romantik tu okay, dia cakap je lah. Sebelum ni rasanya macam share lagu dia macam romantik kan. Sebelum ni dia fikir-fikir balik, adik pun share lagu dekat Instagram dengan ramai orang. Takkan tiba-tiba romantik pula kan, sebab dia share lagu dengan ramai orang kan. So another action yang adik rasa romantik pada adik adalah bila when a person make time for us. Betul lah. Is it considered as romantic? Betul. Pada akak betul. Okay, macam saya pula, macam saya tak banyak beza sangat dengan Jiha, umur saya 26. So apa yang saya consider as romantic would be sama, make time. You know, time tu sangat precious. Okay, so bila boleh macam spend time tu, benda tu akan buat saya rasa macam okay, this person can be considered as romantic. Macam tu. Selain daripada tu, macam bantu Wawa buat benda yang Wawa tak tahu, itu pun sebenarnya boleh consider as romantic move juga. Contohnya macam okay, Wawa tak pandai apa je tak pandai? Tiba. Sorry. Maaf. Betul. Okay, contoh kalau saya tak pandai masak. Betul. That is actually a very good example. Bila saya tak reti masak, kakak saya pandai masak. Okay, so kakak saya tolong masakkan kan. Tapi dia tak romantik. Itu romantik je. Disgusting. Itu romantik. Itu malas. Macam kita cakap kan, setiap orang berbeza-beza romantik tu. Kakak rasa benda tu dia disgusting, suka kakak lah. Tapi Wawa merasakan benda tu adalah gesture yang romantik juga. Macam makanan walaupun tak masak. Okay, teruskan. Itulah pada akak macam akak cakap, macam adik cakap tadi kan, make time tu kan. Tapi akak cakap terus terang,
waktu zaman-zaman akak bercinta pun akak share lagu juga. And I do find that romantic. Adik mula-mula dia rasa benda romantik, tapi bila ada orang awal macam cakap macam okay, romantik mungkin ke tak? okay, kalau tak, macam terus tu jadi Tak, exciting. sebab macam you know, terus dia rasa ragu-ragu. okay, dia macam ni tau. You share dekat Instagram, you share pada semua orang. Tapi bila you share dekat that particular person, you take your time and effort to type, to search, to text and to tell him. Ingat senang ke nak cari WhatsApp, nak cari nombor phone dia. Senang. Lepas tu nak type, nak hantar, Senang. nak komen apa No benda semua. Faham tak? Senang. And then lagi-lagi kalau orang tu macam you baru build a relationship with, kan macam tiba-tiba hantar gambar gelinya, tapi you know, but you take effort to do that. You put aside your ego to share that with him or her, you know. And lagi satu, waktu dulu hantar lagu ni, share lagu ni sebab nak bagi hint. So macam Cuma pada akak, korang ni adalah generasi di mana korang ada Spotify, ada apa benda-benda semua tau. So zaman akak ada benda tu semua, tapi dia taklah tu as updated as current punya benda, faham tak? So kalau dulu kita buat mixtape, you know, pada akak benda tu romantik lah. Faham tak? Macam ada setengah orang macam I suka dengan lagu ni, and then dia boleh ambil record dalam CD, lepas tu buat MP3 player, and then supaya boleh dengar dalam kereta. Faham tak? Macam dulu kita orang ada share apa USB. Banyak experience Okay je. Macam kita orang dulu kita orang ada yang apa MP3 player yang USB device kan, pun ada share-share juga untuk cocok dekat kereta untuk dengar, you know. So I've been through that stages di mana buat mistake daripada kaset kepada CD kepada USB pendrive apa benda semua, sampai sekarang dengarlah playlist I, share je link Spotify. Faham tak? So dia macam taklah as romantic as before, but still I do think that sharing lagu, lagi-lagi lagu yang ada double meaning ni kan, so benda tu it's a romantic gesture lah. Macam contoh macam kakak cakap tadi kan, apa kalau yang macam dulu memanglah tu no doubt lah, memang macam benda tu romantic gesture lah untuk kita macam buat mixtape semata-mata. Sebab effort lah kan, semata-mata untuk bagi kat putus partner. patahkan CD. Saya tak ada experience macam itu, maaf lah. Okay, Sorry, tapi emotional lah. tapi yang saya bayangkan bila orang cakap macam share lagu, maksudnya adalah macam contoh benda paling simple adalah ambil link dekat YouTube, bagi kat WhatsApp kan, dekat partner. Orang rasa benda tu tak ada romantik mana, benda tu je semua orang boleh buat. So itu tak romantik sangat lah pada saya. Ada boyfriend ni Mana ada? Ya. Ya, betul. Ada kawan siapa? Sifatlah. But sebenarnya dia terpulang sebenarnya. Betul. Kalau korang rasa benda tu romantik, then buatlah. Betul, dan ada orang merasakan yang macam kalau partner kita spend duit yang banyak kat kita, itu pun romantik. Itu tak pada I. Tapi pada okay, kita mungkin boleh cakap pasal benda tu. Pada I, kalau spend duit banyak ni, dia tak kira romantik lah. Pada I, it's just macam investment yang tak pasti. Faham tak? Sebab macam kalau you invest pada isteri ke, pada suami ke, lain. Tapi kalau you invest pada boyfriend, pada girlfriend ni, dia macam investment yang tak pasti. Kalau putus, sia-sia je Dek Nun. Duit tu boleh bawa pergi Phuket ke, boleh bawa pergi Krabi ke kan. Walaupun sekarang tengah pandemik, so kita imagine lah. But you know, benda-benda tu korang boleh buat untuk diri korang, instead of buat pada orang lain. Tak salah korang nak spend sedikit sebanyak, but then again, I don't think like spending a lot of money for your partner is a romantic gesture. Sorry to say. Kalau keluar bersama-sama and then macam okay, you pay the food, I pay the cinema ticket, then it's romantic for me. That's consider romantic for me, sebab kat situ ada toleransi. Betul. So for me, tolerating is romantic. Dan saya setuju. Okay, I second that because betul lah, kita macam invest dekat benda yang tak pasti kan. So macam buat apa kita nak spend banyak duit pada orang yang tak tentu lagi ada dalam future kita. So baiklah jaga duit tu kan. Sebab kalau kita kahwin dengan orang tu, kita kahwin dengan orang lain, duit tu boleh simpan untuk kahwin tu. Nampak? Bijak. Bijak pula. Do you consider macam orang spend money on you tu, benda tu macam romantic? Kalau orang buat kat dia, tak salah benda tu romantik, sebab dia rasa So kalau orang buat kat akak romantik lah. taklah mungkin ada rasa orang tu buat kawan, macam romantiknya dia buat kawan, dia macam tu romantik lah. Tapi sebenarnya it's Itu not romantic. bad, but it's not
good either. Sebab pada It akak depends. kadang-kadang ada orang tu dia belikan sesuatu tu itu adalah effort dia untuk tunjuk tanda yang untuk dia nak hargai. appreciate kita. But then again still lah, kalau misalnya sebulan satu tu pada I membazir lah. Tapi kalau misalnya pada Sekali birthday, pada anniversary ke kan, sekali-sekala nak bagi tu macam something that you should appreciate lah, rather than cakap macam oh you should simpan duit you. Macam betul that's pula. why you don't have a boyfriend. Maybe for this time, I don't have enough experience. maybe after this you will, which I am not aware of. Okay, kita back to me. Okay. Saya akan selamatkan keadaan ya. Okay, so saya pula, saya merasakan kalau orang macam spend money on me tu, akak tak tahu sebenarnya akak dah jawab ke tak, tapi tak apa, kita buat je. Kalau orang spend money on me, I would appreciate that gesture. Cuma kalau macam terlalu banyak, itu perlu ditegur lah. Sebab again, kita tak pasti kan. So macam buat apa nak habiskan duit dekat saya. Betul, nanti dah kahwin habis lah. Habiskan lah segala-galanya. Janganlah. Lepas tu pun satu juga. Janganlah sebelum kahwin je. Risau macam sebelum kahwin macam saya bagi awak saya boleh beli rumah. Tapi lepas kahwin makan biasa sing risau. Susu anak, bulan lepas kan dah bagi duit, bulan ni pakai duit you lah. Engkau banyak cantik, pijak nak. Macam Tu. So benda-benda tu kita kena fikir lah. Jangan just hidup ni bukan fairy tale sajalah nak ingatkan. So bagus juga sebenarnya kalau misalnya korang awal-awal korang berkawan, korang dah ada sifat tolerating. Macam korang dah boleh nampak yang oh okay, dia ni bila keluar dia suka share-share. So maksudnya dia adalah orang yang tolerate. So kita tahu yang insyaAllah bila berkahwin nanti dia adalah orang yang suka tolerate lah. Betul. Tapi kalau misalnya benda tu dibuat-buat, let's say macam alah Kak Ika, biasalah tengah bercinta semua pun dapat. Tapi I boleh cakap kalau you dah kawan lama, takkan penat lah nak fake 24 selama-lama tu untuk tolerating, semata-mata nak fake. So dia akan ada satu extent terkeluar juga true colours dia. Betul. So kat situ korang dah boleh tahu dah sebenarnya dia ni adalah orang yang tolerate dibuat-buat atau tolerate yang memang orangnya tolerate. Tolerate. Plus lepas tu kan korang kan kalau nak kahwin kan jumpa family. So korang boleh tengok macam mana dia layan family dia. Kalau waktu dia layan family dia tu dia ada tolerating punya skill. Nyimpu lah kalau jumpa sekali je lepas tu terus agree nak kahwin. Mesti jumpa berkali-kali. Ada orang yang jumpa sekali ons. Itu maybe perkahwinan yang mak bapak tentukan kot. Tapi ada je yang suka dan macam sekali jumpa orang baik betul. Okey lah, Alhamdulillah lah, tu rezeki dia lah. Tapi yang mama nak pertahankan kenapa? Tapi kalau misalnya yang jenis jumpa berkali-kali kan, mesti korang boleh nampak dia layan family dia tu macam mana, apa benda semua. So daripada situ korang boleh nampak true colours dia sebenarnya. Dari segi romantik ni sebenarnya dah boleh buatkan korang tengok orang tu sebenarnya jenis yang macam mana. Macam tu lah. Dan dari segi romantik ni sebenarnya kita boleh nampak juga seseorang tu jangan tengok dia just dengan kita lah. Tengok dia dengan semua orang keliling dia. Tu pun penting kat sebenarnya. Tapi ada je orang yang boleh macam depan family baik, depan kita baik, depan mama baik, tapi belakang kita merisaukan. Apa maksud dia? Istikharah. Wow. Betul lah. Lain macam. Tapi betul. Dan dakwah semenjak cucuk second dose ni dia memang lain macam sikit. Good for you. Okay, ada nak cakap yang sorry lah Jia tak banyak experience. So nak cakap romantik, Jia pun sebenarnya bukan orang yang romantik. So Jia pun tak tahu macam mana nak identify romantic gesture tu macam mana. Jadi hari ni saya hanya mendengar je lah apa kakak-kakak saya cakap. Saya belajar daripada diorang. So kesimpulan that's why kita orang cakap, kita orang tak risau pasal dia, kita orang risau pasal korang yang nak kawan dengan dia. Good luck lah. Okay, macam Jia tadi dia cakap kan, dia tak romantik. Saya tak nak tiba-tiba cakap saya romantik, risau. So saya tak tahu whether apa yang saya buat tu romantik ke tak. Harapnya romantik lah pada siapa saja yang tengah. Tak ada orang yang boleh jawab, hanya baiklah. Okay kakak, silakan. Apa? Kakak rasa kakak romantik ke tak? Aduh ni, 3 tahun lah. Waktu muda tu maybe lah kot. Maybe lah. Dia dah tua-tua ni dia macam tak romantik sangat lah. Dia biasa-biasa je lah. Biasa-biasa macam mana tu? Setelah kahwin kita boleh tanya further questions. Yang adik rasa Abang Fahri romantik ke tak? Adik tahu yang tu lah. Apa? Sebab adik pernah nampak Abang Fahri yang bagi bunga kat Ika. Delivery bunga macam tu. Adik rasa benda tu romantik lah. But little things. Sebelum kahwin segala anniversary, segala birthday, dengar. Segala anniversary, segala birthday, tengah down, tengah tension, tengah stress, tengah menangis, bunga sampai je. Sekarang setahun sekali je dapat.
Tu Okey dah pun tu. At tu least pun dapat. itu Dapat. pun combine anniversary birthday anak semua sekali. Okey dah tu ada. Tapi tak ada langsung. Ya ada. Tu pun lepas macam you sekarang tak bagi I bunga bukan. Tiba-tiba esok bunga sampai. Ni akhirnya okey lah ni bunga sekali dengan birthday. Nampak? Okey kak, kita sister Itu share. perbezaan. Kita sister share bukan hal rumah tangga. Okay. Risau. Pada akak macam share beli-beli bunga apa benda semua taklah romantik mana sebab sebab akak tahu pembelian bunga dan apa benda tu adalah selepas akak bebel. Selepas akak bebel. Farid, you beli bunga untuk I sekarang setahun sekali ke, setahun 2 kali ke, setahun 3 kali ke, setahun berkali-kali? Nampak? Dia pun cakap membeli bunga bazir. Nampak? Dapat bunga pun layu kan. Dapat bunga pun layu maybe. Tapi Okay. kakak suka kan. Dapat bunga. Kadang-kadang Sekarang jujur cakap sekarang dah tak suka. Dulu suka. Dulu suka. Sebab dulu kan macam tengah sedih, stres macam apa benda ni sale tak capai, apa benda-benda kan macam ada benda lah, marketing punya benda tak ni lah, atau benda semua kan. Bila call dia nangis-nangis, esok bagi macam you can do this, dapat bunga sekutu macam itu. Lepas tu time-time nak kahwin, countdown nak kahwin ni, setiap 10 hari, 30 hari, 40 hari, 20 hari semua dapat bunga. Sekarang kaedah. Lepas baby tak pernah bagi I bunga. Sebulan lepas tu dapatlah bunga tu lah. Hari tu kan you cakap I tak ada bagi bunga ni, I bagi. Macam tu nampak. Itu pun selepas dia kata lah. So that's why I cakap gesture tu dia dah macam tak romantik sangat. Sebab lepas I bebel-bebel boleh bagilah. Tapi sekarang ni more kepada macam apa yang I boleh tolerate adalah kalau misalnya macam tidur malam kan, macam anak nak susu, suruh dia. Lepas tu macam I malam bangun pagi, dia bangun pagi, I suruh dia settlekan anak. So benda-benda macam tu lah sekarang. Adik selalu kalau macam adik rasa macam ada aura-aura romantik tu, adik tend to spoil it. Betul tu, akak setuju. Betul kan? Betul? Anda boleh nampak kat muka lah. So pada future boyfriend dia jangan terperanjat. Dia memang just don't know how to react. Dan tak tahu nak identify romantik atau tak. Ya, dia don't know how to react. So dia bukan dengan orang lain je, dia dengan family dia pun macam gitu. Harap bersabarlah. Sabarlah. Banyak pasal boyfriend GR ni. So dah ada boyfriend lah? Mana ada? Tak ada. Bukan? Tak. Tapi kawan lah. Memang kita nak buat dalam video kan? Tak payah kan? Okay, soalan yang seterusnya. Apa yang korang rasa benda paling romantik korang buat untuk family? Family akak tak rasa akak pernah buat. Tapi akak rasa kita semua sentiasa take effort untuk buat birthday celebration masing-masing. Betul. So akak rasa that is like a romantic gesture kita buat untuk kita punya family lah. So macam sekarang pun even kita jauh pun kita usaha nak hantar kek kat mama ke, kat Kak Izzah ke, ataupun birthday present ke, apa benda-benda semua, you know. At least ada kek. At least ada macam even this year pun macam macam I myself tak plan pun sangat birthday diorang, tak ada pun macam sebelum-sebelum ni kita orang akan WhatsApp, macam buat satu group WhatsApp, bagi tahu macam nak bagi hadiah apa, nak chip in hadiah apa. Tapi this year memang I memang malas, sejujurnya malas, I tak tahu kenapa. So macam Wawa punya birthday kita just order waffle cake letak lilin. Macam Jiha Ilhan nak buat cake. So macam you know benda-benda macam tu, but I know that diorang tak kisah sangat sebab yang penting effort that counts. So I rasa that is a romantic gesture untuk your family juga. Sebab romantic ni bukan pasal pasangan je. Romantic ni can be with your parents, can be with your siblings and everything. Macam I boleh lah kan romantic with my partner, sebab dia husband. So yeah, benda-benda macam tu lah. Okay, macam Wawa pula, kalau cakap romantic gesture yang Wawa rasa I probably have experienced and buat before this would be macam bawa travel kot, bawa jalan-jalan kan, kita pergi travel sama-sama. So I rasa itu adalah macam my kind of romantic gesture that I want to travel with my family. So Wawa I enjoy that. I enjoy that. So benda tu Wawa rasa macam a romantic gesture juga, sebab kita macam kita guna duit kita tu not just for us but also for the people around us. So tu pun boleh jadi romantic gesture. Okay, macam Jia pula. Adik yang paling minimal sekali lah. Tak payahlah, sama je semua. Romantik adik, sebab adik jarang cakap I love you. So bila cakap tu adik rasa macam romantik lah. Dan tu betul, Jia memang susah nak cakap I love you saya kadang-kadang cakap diam lah, tu cakap macam tu. Apa kadang-kadang salam Pergi CPP macam tu je tau.
Orang lain semua macam macam tu. Dia salah macam Awak tak ada macam tu risau. tak adalah, itu macam tunjuk lah macam okey sayang, macam tu. Tapi kalau dengan GR dia macam Dia jangan cepat lah. Tahu nak pergi mana. tapi macam macam ya whatever. Dia macam tu lah. Macam tu. So, macam dia sebab dia jarang cakap benda tu. So bila cakap tu dia rasa macam Romantic romantic gesture lah. That's good. Kita punya setiap point tu dia ada menunjukkan yang romantic gesture tu datang daripada banyak sudut. Okay, ada yang kita macam pergi somewhere, ada yang kita macam sambut birthday, ada yang just kita cakap je. Benda tu pun boleh jadi romantic. So most of it adalah action dan juga time. Sebab kadang-kadang action tu sebab you kena buat. Time tu you kena macam kita nak celebrate birthday ke nak buat surprise. So sebenarnya romantic ni besar lah dia punya makna. Okay, dia bukan just terhad kepada boyfriend girlfriend. Dia macam korang kan, macam kalau korang cakap kalau orang dah berkahwin, mesti orang-orang berkahwin akan ceritakan korang macam, oh pada I kalau husband I tolong bangun tukarkan pampers baby I, itu dah kira romantic sangat. Macam itulah. Tapi korang sedar tak sebenarnya kadang-kadang korang keluar pergi tolong mak beli lunch ke, tu pun pada mak dah bunga-bunga dah hati mak. Ataupun korang tolong basuh pinggan ke, tolong vacuum rumah ke, pun tu dah berbunga-bunga, dah tak perlukan duit pun. Betul. So kalau korang susah lah nak happykan mak, nak tolong bersihkan rumah, tolong ringankan beban, itu pun dah kira macam membuatkan hati mak dan bapak korang berbunga-bunga. Itu pun dikonsider romantik juga. Betul. Dan setiap orang tu dia berbeza-beza lah kan. Cara romantik tu berbeza-beza, tak sama. Betul. So again, ini adalah pendapat kami solely. Okay. So kalau korang ada apa-apa pendapat tentang what is romantic to you, and apa romantic gesture yang pada korang macam korang practice ataupun korang buat, korang boleh share kat bawah. Okay, kat comment section down below. Yang penting korang kena ingat yang apa-apa pun korang buat, dia sebenarnya depends on korang. Kalau korang mampu nak beli hadiah, then it's up to you. Kalau korang rasa korang tak mampu, apa yang korang mampu adalah tolong dengan meringankan beban, tolong buat kerja rumah, itu pun dah cukup baik dah sebenarnya. Sebab percayalah cakap your parents bukan nak sangat hadiah-hadiah apa benda-benda semua. Kalau korang tengok macam kadang-kadang sebab kita terlalu attached dengan social media, so kita tiba-tiba akan maybe tak banyak, maybe sikit akan terbandingkan macam, oh dia ni bagi mak dia kerusi Jintel, bagi mak dia MacBook Air, so kita pun macam tapi aku tak boleh buat. So jangan fikir benda yang korang tak boleh buat, fikir benda yang korang boleh buat sekarang. Sebab kadang-kadang macam mak kita orang, kalau kita orang beli something dekat Shopee pun mak kita orang happy dah. So little things that count. So macam biasa, macam cakap tadi, kita kena berpijak di bumi nyata. Betul. Korang kena fikir apa yang korang boleh buat sekarang. Sebab kalau kita ni duk bermimpi je satu hari nanti tapi tak ada usaha, tak guna juga. So how about start now? Betul. Do romantic stuff with your partner ke, Yes, your and start parents with what ke. you have. Rasanya tu je kot untuk Sister Syah kali ni. Sorry kita orang pilih topik-topik macam ni sebab Wawa rasa macam tadi Wawa ada borak dengan GR, and lepas tu kita orang macam tiba-tiba came across this topic where nak cakap pasal romantic dan tak romantic, and I was wondering macam Kak Ika dia nampak romantic tu macam mana. Sebab Kak Ika daripada sisi orang dah kahwin lah, macam kita orang tak kahwin lagi, so kita orang ada different perspective on romantic gestures and what not. Plus kalau korang rasa macam topik ni tak membantu pun, macam apa benda Sister share pasal benda-benda macam ni, sebab pada kita orang dunia ni dah cukup stressful dah. So that's why kita orang pilih tajuk yang laid back sikit, supaya kita pun boleh macam gelak-gelak, boleh macam kurangkan stress sikit. Okay, jangan marah-marah. Okay, betul. So, betul, jaga diri betul sendiri. Jaga diri, stay safe, jaga SOP. Jangan lupa untuk dapatkan vaksin secepat mungkin. Simpulan dia adalah take care of yourself. Okay. Alright, rasanya tu je kot untuk Sister Syah kali ni. Komen lagi apa yang korang nak share, kita orang cakap lagi Kat bawah. Okay. Yes. Okey tak? Mikrofon Kak Ika dah okey ke kali ni? Hari tu cakap tak dengar. Sekarang dengar ke tak? Ibu marah. Tak. Sayang sangat. Okay, GR silakan. Diam, senyum je. Senang je. Minta maaf lah, topik kali ni Jia tak banyak cakap sebab macam Jia cakap tadi, Jia tak ada banyak sangat experience being romantic. So Jia just dengar kakak-kakak Jia cakap dan take note lah. Gitu tau, take note. Nampak sangat. Okay, sampai sini saja Sister Syah. I pun ada banyak persoalan nak dijawab ni. Kita jumpa bila kita jumpa nanti. Okay. Right. So thank you everyone for watching Sister Syah. Oh, and thank you juga pada semua orang yang komen untuk video yang lepas. Ramai juga orang yang tag I dekat Instagram sebab dia cakap ada video tu dia orang tag kat TikTok. I don't know.
But thank you so much. Hopefully apa yang baik tu datang daripada Allah, yang tak baik tu tolong ignore. Yang baik tu ambil lah untuk jadikan apa-apa yang terbaik untuk diri korang. Tapi yang jahat tu jangan contohi, okay? Apa yang kita orang cakap ni, kalau ada silap kita minta maaf. Betul? Alright. So thank you very much again sebab you guys sudi nak tengok Sister Share. And last but not least, Sister Share. We share because we care for you. Bye. Menurut aku, cinta